Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di dalam sebuah majlis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din." Maksudnya, barang siapa yang Allah Ta'ala mengkehendaki baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memahamkan dia, menjadikan dia faham agama dia. Jadi para ulama mengatakan, apabila seseorang itu menghadiri majlis ilmu, ini adalah satu tanda di mana Allah Ta'ala mengkehendaki bagi kita kebaikan. Ini adalah satu tanda di mana Allah Ta'ala mengkehendaki kita kebaikan. Di dalam seharian kita, bila kita biasa menghadiri majlis ilmu, rasanya ini bukan kali pertama bila kita dengar bila ada kalanya bila seseorang itu, seorang ustaz itu, dia nak mulakan ceramah, dia kata apa? Man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ini adalah antara satu pembukaan khutbah atau pembukaan ceramah yang sangat-sangat terkenal sebenarnya. Mungkin kita biasa dengar, tapi apakah sejarah dia? Kata-kata ini, man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah, sebenarnya adalah ada sebahagian daripada khutbah Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu pada satu masa, dia ada di Jabiyah, satu tempat di Syam, di negara Syam. Bukan Uni Syam, di negara Syam. Apabila di situ Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan sebuah khutbah kepada orang kepada orang muslim di negeri tersebut, dan juga kepada orang kafir zimmi, orang kafir yang membayar jizyah di tempat tu. Jadi dia kata, man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Maksudnya, barang siapa yang Allah Ta'ala memberi kepadanya hidayah, maka tiada sesiapa pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala menyesatkannya, maka tiada seseorang pun yang mampu untuk memberikannya hidayah. Kerana hidayah, keimanan dan kekufuran semuanya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Keimanan yang ada di hati kita, kekufuran di hati orang kafir, Allah Ta'ala yang ciptakan. Kalau Allah Ta'ala menciptakan hidayah di hati kita, tak ada sesiapa yang akan memadamkan keimanan tu. Kalau Allah Ta'ala menciptakan kekufuran di hati mereka, dan Allah Ta'ala kehendaki untuk mereka tetap di dalam kekufuran, apa saja kita buat, tidak mampu kita mengubahkan mereka. Kita tidak mampu mengubah mereka. Jadi, di dalam khutbah Sayyidina Ali ini, bangun salah seorang daripada orang kafir zimmi, tapi dia bukan orang Arab, dia orang Ajam, orang kita, orang bukan orang Arab. Dia kata dalam bahasa dia kata, Inna Allah la yudhillu ahada. Jadi Sayyidina Umar terdengar, dia tanya kepada salah seorang sahabat untuk terjemahkan kata-kata dia. Dia tanya, madza yaqul? Apa yang dia kata ni? Penterjemah kata, innahu yaqulu inna Allah la yudhillu ahada. Dia kata apa? Dia kata, orang kafir zimmi ini, dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyesatkan sesiapa pun. Dia kata semua orang Allah Ta'ala bagi hidayah, tapi kita yang sesatkan kita diri sendiri. Syaitan yang sesatkan kita.
Allah bagi kita hidayah. Tapi apabila syaitan datang, syaitan lagi kuat. Jadi hidayah, dia kata hidayah Allah ini terpadam, kita yang sesatkan diri sendiri. Ini salah. Sayyidina Umar apabila mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah. Dia kata, "Laula annaka min ahli dhimmah, laqata'tu 'unuqak." Kalaulah kamu bukan daripada orang kafir yang bayar zimmah, tapi sebaliknya kamu adalah orang Muslim yang kata ini, saya akan potong kepala kamu. Maksudnya, kamu dah murtad, dah keluar dari agama Islam. Kamu tidak lagi berpegang dengan agama Islam. Sebab apa saya nak pancung kepala kamu? Inna Allaha adallaka wa huwa yudkhiluka an-nar insyaallah. Dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala yang menyesatkan kamu dengan kata-kata ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyesatkan kamu. Dan sekiranya Allah Ta'ala kehendaki untuk kamu kekal dalam kesesatan ini, maka Allah Ta'ala akan memasukkan kamu ke dalam neraka selama-lamanya. Inilah akidah Islam. Akidah Islam akidah Islam sebenarnya, keimanan dan kekufuran, segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita, ia berlaku. Ia berlaku. Segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan ke atas kita, ia berlaku. Sama ada perkara yang bagus, perkara yang tak bagus, perkara yang baik, perkara yang tak baik, keimanan, kekufuran, ketaatan, maksiat, semuanya Allah Ta'ala yang takdirkan atas kita. Semuanya. Qala Allah Ta'ala, wa la tasha'una illa an yasha' Allahu Rabbul Alamin. Maksudnya, dan tidaklah kalian yang mengkehendaki, melainkan Allah Ta'ala yang kehendaki untuk kalian kehendaki. Maksudnya kehendak kita sebenarnya semua ni di bawah takdir Allah. Kehendak kita nak jadi baik, sebenarnya Allah yang takdirkan untuk kita untuk kehendaki jadi baik. Kehendak kita nak buat ketaatan, sebenarnya itu adalah takdir Allah untuk kita kehendaki kebaikan. Sebab itu, antara zikir lazim kita adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Apakah maksudnya? La haula wala quwwata illa billah. Maksudnya, tidak ada yang mampu berpaling daripada kejahatan dan tidak ada yang mampu untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Kalau kita nak lakukan kebaikan pun, tetapi kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki untuk kita melakukan kebaikan, tak akan dapat buat. Kalau kita nak tinggalkan kejahatan, kalau Allah Ta'ala tidak takdirkan untuk kita untuk meninggalkan kejahatan, kita tak mampu. Tak ada seseorang di sini inginkan kekufuran, tak ada. Semua nak keimanan. Tapi kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kepada kita kekufuran, na'udzubillahi min dzalik, tak ada siapa yang mampu menolaknya. Kalau seseorang itu orang kafir, jahat sejahat-jahatnya, tetapi Allah Ta'ala mengkehendaki untuknya untuk beriman pada saat kematian dia, dia beriman. Dia beriman. Segalanya di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, apa yang kita buat daripada kebaikan, menghadiri majlis ilmu, ini itu, melakukan solat. Barangkali ada orang akan tertanya, dia kata apa? Dia kata, kalau semua Allah Ta'ala dah tetapkan, Allah Ta'ala tetapkan kita ini iman ke, kafir ke, beriman ke, kafir ke, Allah Ta'ala tetapkan kita ini soleh ataupun toleh ke, buat apa kita nak usaha lagi? Duduk diam-diam je lah. Ada orang dia kata macam tu. Hakikatnya, apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, sebenarnya itu adalah tanda kepada apa yang bakal kita dapat di akhirat kelak. Itu adalah tanda.
Kita tak tahu Allah Ta'ala dia mentakdirkan kepada kita apa. Ghaibun alaina, ghaibun anna. Benda-benda itu kita tak tahu. Ma ba'da hadhihi lahzah ghaibun anna. Apa yang setelah saat ini kita tak tahu. Kita tak tahu kita akan mati atau hidup. Kita tak tahu setelah saat ini Allah Ta'ala kehendaki kita masih jadi orang baik atau berubah menjadi orang jahat. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tetapi apa yang sepatutnya kita buat adalah kita melengkapkan dan melebihkan tanda-tanda kebaikan pada diri kita. Kerana bila kita memperbanyakkan tanda-tanda kebaikan, itu adalah menandakan insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala mentakdirkan kebaikan untuk kita. Itulah tanda yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan untuk kita. Inilah akidah orang Islam. Inilah akidah orang Islam. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis 40 An-Nawawi, ada sebuah hadis mengisahkan bahawasanya ada orang sepanjang hidup dia melakukan kebaikan, tapi kerana sebelum mati sedikit sebelum mati dia melakukan kekufuran, maka dia jatuh ke dalam neraka selama-lamanya. Ada juga orang yang seumur hidup dia melakukan kejahatan, tapi sedikit sebelum dia mati dia memeluk agama Islam lalu terselamat. Saya pernah melihat seorang, Masya Allah, seorang pakcik Chinese. Waktu tu dia setengah sakit, ada di Hospital Manjung. Saya di Kota Damansara, Selangor. Saya dapat information kata dia nak masuk Islam. Saya drive daripada Kota Damansara, saya pergi. Dia dah masuk Islam dah. Sahabat saya dah masukkan dalam Islam. Saya pergi untuk pastikan dia tahu asas-asas akidah orang Islam, supaya dia tak pegang dengan akidah yang salah. Saya beritahu dia sekian-sekian. Duduk kat dia dekat sejam lebih sikit. Setengah sakit ni. Saya kata, dia seronok duduk dengan saya. Dia kata, Masya Allah, saya sakit ni, anak-anak saya tak nak datang tengok saya, isteri saya ada tak nak datang tengok saya, tapi kamu datang tengok saya. Dia gembira, dia nangis, dia bersyukur, dia kata. Lepas tu saya kata, tak apa cik, saya balik hotel dulu, esok pagi saya datang. Esok pagi dia ada dah. Esok pagi dia tak ada dah. Tak ada. Masya Allah. Apa dia buat? Dia sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berkeyakinan dengan akidah yang benar, itu je. Solat satu pun tak pernah buat. Nak ajar apa dia tengah sakit? Keluar darah. Nak gerak pun tak gerak, nak cakap pun tak boleh. Nak ajar solat dia dah macam ni dah. Nak ajar apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-iman billahi wa rasulih. Sebesar-besarnya amalan adalah beriman dengan Allah dan juga Rasul. Dan dia melakukan ini sepanjang hidup dia. Dia kata, saya judi, saya buat ni, saya hisap dadah, sekian. Sedikit sebelum mati mengucapkan syahadah. Selamat, Masya Allah. Dia dah selamat, tapi kita, Allahu a'lam, ghaibun anna. Allahu a'lam, kita tak tahu. Mungkin saat ini kita nampak diri kita macam ini, akan datang kita tak tahu apa jadi pada diri kita. Kita tak tahu jadi pada diri kita. Masyhur di dalam sejarah Islam, masyhur ada muazzin yang sedikit sebelum mereka mati mereka keluar agama Islam. Ada di dalam sejarah seorang muazzin, dia berkenan dengan anak jiran dia yang dia agama Nasrani.
Dia kenal sangat, suka sangat dengan perempuan tu. Dia kata apa, tak apa, saya keluar agama Islam sekejap, saya kahwin dengan perempuan tu, lepas tu dah dapat, saya masuk agama Islam balik. Dia keluar agama Islam, tak sempat nak kahwin dengan perempuan tu, tak sempat nak bersama dengan perempuan tu, dia dah mati dah. Berlaku juga satu kisah di dalam sejarah di Masjidil Haram. Salah seorang syekh yang terkenal, saya lupa nama dia sekarang. Saya ingat dia terkenal, tapi saya tak ingat mana satu. Masya Allah. Dia nampak ada seorang pemuda berdoa depan Kaabah, berdoa sungguh-sungguh, menangis. Dia doa dengan satu doa je. Allahumma amitni fil Islam, Allahumma amitni fil iman, Allahumma amitni fil Islam, Allahumma amitni fil iman. Satu ni je, satu doa ni. Ulang. Syekh ni terkejut. Kenapa dia ni? Syekh ini pun datang kepada pemuda ni, dia kata, hal turiduni an u'allimaka syai'an akhar, du'aan akhar. Kata, kamu nak saya ajar kamu doa yang lain ke? Kamu tak reti doa lain ke? Nak saya ajarkan kepada kamu doa lain ke, yang ada dalam hadis ke? Nak saya ajarkan? Dia kata tak. Saya doa dengan doa ini, Allahumma amitni fi Islam. Maksudnya apa? Ya Allah, matikan aku dalam agama Islam. Ya Allah, matikan aku dalam keimanan. Kerana apa? Kerana saya ada dua orang abang. Dua-dua orang abang saya ini muazzin. Dua-dua muazzin. Yang pertama muazzin, lepas tu mati, ganti kedua, kemudian mati. Kedua-duanya sedikit sebelum mati, dia kata apa? Ana bari'um minallah. Dia kata, aku berlepas diri daripada agama Islam. Aku berlepas diri daripada Allah, daripada agama Allah. Maksudnya dia keluar dari agama Islam. Yang kedua cakap benda sama sebelum kematian. Sedikit sebelum kematian cakap benda sama. Padahal mereka seumur hidup mereka adalah muazzin. Pemuda tu kata, sekarang ini kerja muazzin ni jatuh pada saya. Saya anak ketiga. Saya muazzin sekarang ni. Dan saya takut sangat perkara yang sama jadi pada diri saya. Masya Allah. Masya Allah. Benda itu berlaku. Bahkan ada kisah-kisah lain yang lagi banyak, tapi insya-Allah ta'ala kita simpan untuk kali lain. Kita bergeraklah. Tapi hakikatnya ini dia. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi apa yang kita buat pada hari ini, ia menjadi tanda insya-Allah ta'ala kalau kita mati nanti, ini menjadi tanda Allah ta'ala menghendaki kepada kita kebaikan atau keburukan. Kalau masa kita banyak dipenuhi dengan kebaikan, itu menjadi tanda kepada kita insya-Allah Allah ta'ala kehendaki bagi kita kebaikan. Tapi kalau masa kita banyak dipenuhi dengan kejahatan, maka barangkali dan itu menjadi tanda Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada kita. Dan antara tanda yang paling besar untuk seseorang tahu yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan untuk dia adalah apa? Adalah dia bersemangat dan berkesempatan untuk menuntut ilmu. Ini satu nikmat yang ada kalanya ramai orang terlepas pandang. Betul. Kita kena tahu, syaitan ini dia bukan bodoh, dia bijak. Syaitan ini dia bukanlah setiap masa dia datang hasut kita dengan kejahatan. Bukan setiap masa datang hasut kita dengan kekufuran, bukan setiap masa datang hasut kita dengan maksiat. Ada kalanya syaitan datang kepada kita dengan mengajak kita buat satu kebaikan untuk kita meninggalkan kebaikan yang lebih bermanfaat. Dia ada planning dia.
Macam mana kita ada planning untuk dakwah, mereka ada planning untuk dakyah. Macam mana kita duduk sama-sama mesyuarat contohnya nak buat program sekian-sekian, mereka ada program mereka. Macam mana mereka nak sesatkan umat Islam. Antara cara macam mana syaitan menyesatkan orang Islam adalah dia menyibukkan kita dengan amalan-amalan, dengan perkara-perkara sunat, dengan mempelajari perkara-perkara yang bagus-bagus, tetapi dia melupakan kita daripada ilmu aqidah, ilmu keyakinan. Dia menjadikan seseorang macam mana? Dia tahu macam mana nak solat, dia tahu macam mana nak puasa, tapi tak kenal Allah. Dia belajar tafsir, dia belajar, konon-konon belajar tafsir, konon-konon belajar hadis, tapi tak kenal Allah. Apakah sifat-sifat Allah? Tak tahu. Kerana apa? Kerana warid dalam hadis, seseorang itu sedikit sebelum kematian, syaitan akan datang kepada dia untuk peperangan terakhir. Dia akan datang kepada orang tu dan dia hasut dia dengan hasutan. Ini warid dalam hadis. Barangkali waktu itu dia akan tanya kepada kita soalan yang tak pernah terlintas dalam fikir kita. Dia duduk sibukkan kita, solat saya sah ke tak sah, puasa saya sah ke tak sah, macam mana nak improve saya punya kefahaman Al-Quran, macam mana improve saya punya kefahaman hadis. Tapi macam mana nak pastikan saya beriman dengan keimanan akidah yang betul, macam mana kekal dalam keimanan, dia tinggalkan, dia biar kita tak belajar benda ni, supaya bila nanti sebelum sedikit sebelum mati dia tak petikaikan. Dia kata apa? Kamu kata kamu sembah Allah, apa sifat-sifat Allah? Kamu kenal Allah ke? Kamu kata Nabi Muhammad itu benar, apa buktinya? Kamu kata Islam itu benar, ada agama lain kan? Apa bukti dia? Dia datang soalan demi soalan, soalan demi soalan, soalan demi soalan. Orang yang kuat, orang yang tidak berilmu lain. Orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu lain. Orang yang berilmu bila datang soalan-soalan ni, dia akan kata apa? Benda ni saya dah belajar, saya dah tahu. Selesai. Tak dikacau. Tapi orang yang tidak berilmu, waktu itu barulah syaitan datang kepada dia untuk menggoncangkan usul agama dia. Barangkali pada kehidupan seharian dia sekarang ini tak ada datang kacau. Tak ada. Tak ada kacau keyakinan dia. Kacau puasa dia, solat dia. Solat malas nak solat, tak semangat nak solat. Puasa ya Allah, laparnya, tak laratnya. Masalah tu je dia sibukkan. Tapi asal usul agama keyakinan dia tak kacau ada kala ni. Sampai sedikit sebelum mati baru dia kacau. Waktu itu kalau kita tidak ada ilmu keyakinan tentang keimanan yang cukup, barangkali akan tergelincir. Sebab itu muazzin yang datang memberi azan, melakukan azan 5 kali sehari, takkanlah melakukan azan saja kan, mesti solat sekali kan. Itu pun boleh jatuh dalam kekufuran sedikit sebelum kematian. Bukan yang tu je, bukan yang tu je. Ada juga di antara pelajar-pelajar agama yang berlaku benda sama pada dia. Masya Allah. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah di Ampang. Mereka buat program untuk pelajar sekolah kan. Saya ketengahkan isu ni kepada, bersembang lah kan dengan ustaz-ustazah di situ kan, yang mereka adakan program untuk pelajar-pelajar mereka. Bila saya cakap, ustaz dia beritahu saya, betul lah ustaz. Dia betul lah ustaz. Kami kan, plan kami, susunan program kami untuk pelajar tentang solat, taharah, haji, jenazah, semua kami buat. Tapi pemantapan akidah kami tak pernah terlintas nak fikir. Tak pernah terfikir nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman ini, Masya Allah Ta'ala, isu kerosakan akidah, isu kerosakan kefahaman ini, keyakinan ini
adalah satu isu yang sedang membarah di dalam umat Islam. Betul. Kita terlampau sibuk. Dulu, Masya Allah Ta'ala, bila seseorang itu mempelajari ilmu agama dengan guru-guru pada zaman dulu, mereka belajar bertahap. Mula-mula belajar kitab ini, berpindah kitab ini, mula-mula belajar asas akidah. Bila dah selesai belajar asas fiqah, bila dah selesai belajar asas-asas tasawuf, kemudian barulah mereka memperkuatkan balik dalam isu-isu akidah, baru memperkuatkan balik dalam isu-isu sunat dalam fiqah. Sebab tu kita tengok kan kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab kecil, contoh Matan Abi Syuja', kan? Matan Abi Syuja' ini adalah antara matan fiqah, kitab fiqah yang paling kecil, tetapi antara yang sangat terkenal satu dunia. Matan Abi Syuja', kitab yang first orang baca, kitab yang first orang belajar. Di situ perkara-perkara sunat pun tak sebut, perkara wajib dia sebut. Perkara wajib dia sebut. Apakah rukun-rukun solat, apakah rukun-rukun puasa, apakah syarat-syarat apa yang membatalkan, itu je. Bertahap. Zaman ini orang tak. Zaman ini, Masya Allah, apa kuliah yang ingin diberikan bukan atas keperluan umat Islam, tetapi atas selera orang yang mendengarnya. Ustaz boleh ajar tafsir, Ustaz? Ustaz boleh ajar? Boleh. Ustaz boleh ajar tasawuf, Ustaz? Boleh. Ustaz boleh ajar ni, Ustaz? Ustaz boleh ajar ni, Ustaz? Boleh. Tapi masalahnya, kalau kita basic pun tak ada, apa fungsi? Apa fungsi? Kalau kita Allah Ta'ala pun tidak kenal, tahu tak kenapa ilmu tauhid, ilmu keyakinan, antara nama ilmu keyakinan adalah usuluddin, maksudnya akar umbi agama. Ilmu keyakinan dia adalah usuluddin, akar umbi agama. Kita melakukan satu amalan, kita buat solat sebab apa? Sebab kita yakin Allah tu Tuhan kita. Sebab kita yakin Allah Ta'ala suruh kita solat. Kalau tak solat dapat dosa, kalau solat dapat pahala. Sebab tu kita buat. Asal usul kepada solat adalah apa? Yakin kepada Allah. Asal usul untuk kita kata benda ini haram, benda ini halal, arak itu haram sebab apa? Sebab ada sebut dalam Quran, kan? Sebab kita yakin Allah Ta'ala mengharamkan arak kerana Allah. Sebabnya Allah. Sebab kita yakin Allah itu Tuhan. Itulah akar umbi dia. Apabila seseorang tidak mengenali Allah, macam mana dia takut Allah? Seseorang dia jadi malas nak solat, seseorang jadi penat nak puasa, menjadi tidak semangat nak melakukan kewajipan, menjadi cepat nak melakukan maksiat. Sebab apa? Tak kenal Allah. Kerana apa? Kerana dia tidak melihat, dia belum mempelajari ilmu akidah, sehingga dia mampu untuk melihat semua yang berlaku Allah Ta'ala yang takdirkan. Dia belum lagi mampu untuk melihat bahawasanya dia belum lagi melihat bahawa hidup dia ini sebenarnya hanyalah sementara. Dia belum melihat lagi bahawa hidup dia ini yang puluh-puluh tahun ataupun belas-belas tahun ini akan diberikan berdasarkan tahun-tahun ini, dia akan diberikan syurga ataupun neraka. Dia belum lagi menikmati. Kenapa ada orang solat, dia menikmati keiman, dia menikmati kemanisan solat. Sedangkan kita kalau nak solat, dia menjadi satu beban atas kita. Kerana tak kenal Allah. Kerana tak kenal Allah. Kerana tak kenal Allah. Itu je. Seseorang kenal Allah, seseorang kenal Allah. Ada je ramai di antara student kami kan. Dulu bila saya belajar di Syam dulu, ada di kalangan student kita, orang Arab kan, free hair, perempuan, free hair, datang masjid belajar. Ada. Buat perang, pakai pun
tak tutup aurat. Betul? Kami tak halau mereka. Tak pernah kita halau, tak pernah kita marah, tetap ajar. Kerana apa? Kerana bila kita dah faham kepada dia, dia dah kenal Allah, automatik dia akan takut. Automatik. Tapi kalau dia tak kenal Allah, macam mana dia tak takut? Kalau dia tak tahu yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sekian. Macam mana? Macam mana takut? Tak kenal Allah. Macam mana takut? Sebab itu ramai di antara student-student kita, ramai di antara mereka bukan daripada orang yang baik-baik sebenarnya. Ada je yang daripada background yang memang jahat, nakal, tetapi setelah mereka kenal Allah, mereka tahu yang hidup ini dia kena buat kerana Allah. Tak nak kena buat kerana Allah. Inilah nilai ilmu aqidah. Dan ini adalah antara perkara yang syaitan ada kalanya sibukkan kita dengan sesuatu sehingga kita terlupa, sehingga kita terlalai, sehingga kita rasa benda lain itu lebih bermanfaat kepada kita. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih tahu ilmu apa yang lebih bermanfaat kepada kita, ataupun orang yang betul-betul mempelajari ilmu agama lebih tahu. Kita lebih tahu ataupun ulama lebih tahu? Ulama lebih tahu. Ulama lebih tahu. Ulama lebih tahu apa yang lebih penting dan apa yang lebih ke depan untuk kita. Masya Allah Ta'ala, Masya Allah Ta'ala. Keyakinan dalam agama Islam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Saya pada usia 15 tahun, saya memeluk agama Islam. Antara sebab dia, sebab utama dia, bukan antara sebab utama dia, sebab keyakinan dalam agama Islam. Ada dua benda di dalam agama Islam, apabila seseorang itu memahaminya, insya-Allah Ta'ala dia akan tahu agama Islam ini agama benar. Lain daripada agama lain. Memang lain. Yang pertama sekali, di dalam agama Islam, kita meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Qala Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Maksudnya Allah tidak sama dengan makhluknya dari apa jua sudut sekalipun. Kalaulah makhluk ada kepala, Allah tiada kepala. Kalaulah makhluk ada tangan, Allah tiada tangan. Kalaulah makhluk ada badan, Allah tiada badan. Kalaulah makhluk ada kaki, Allah tiada kaki. Kalaulah makhluk ada saiz besar ataupun kecil, Allah tiada saiz, tiada besar, tiada kecil. Kalaulah makhluk ada warna, Allah tiada warna. Apa saja tergambar di fikiran kita itu ke Allah. Kerana apa? Kerana gambaran ini sebenarnya bila kita menggambar ataupun membayangkan sesuatu, sebenarnya kita sedang buat apa? Kita seolah-olah sedang melukis di dalam fikiran kita apa yang kita gambarkan. Contohnya, kalau saya kata sekarang gambarkan seekor kuda, barangkali di fikiran kita sekarang ini kita nampak seekor kuda warna coklat. Barangkali kita nampak di fikiran kita ini warna putih. Mungkin ada orang nampak warna hitam. Mungkin ada orang nampak seekor, ada orang nampak 2 ekor. Mungkin ada orang nampak 9 ekor. Mungkin ada orang nampak kuda itu di padang pasir. Mungkin ada di padang rumput. Mungkin dia nampak ada orang sedang menaiki kuda, ataupun dia nampak kuda itu liar. Semua orang membayangkan bayangan berbeza-beza. Hakikatnya bayangan ini, apakah sebenarnya? Kita sendiri yang melukiskannya di dalam fikiran kita. Kita yang menggambarkannya, melukiskannya di dalam fikiran kita. Berdasarkan apa yang kita tahu tentang kuda.
berdasarkan apa yang kita tahu tentang objek tu. Dan ada kalanya gambaran kita tepat dengan apa yang dalam realiti, ada kalanya tak tepat. Ada kalanya tak tepat. Betul. Ada kalanya tak tepat. Sebab itu seseorang tidak boleh menggambarkan Allah. Kerana bila dia menggambarkan Allah, sebenarnya dia sedang melukis di dalam otak dia, dan di dalam fikiran dia, menggunakan apa yang dia nampak sekeliling dia. Dan dia nampak sekeliling dia, semua ni adalah makhluk. Allah bukan seperti makhluk. Jadi apa saja gambaran yang dia ada adalah daripada sekeliling dia, iaitu makhluk yang dia pernah tengok. Jadi Allah tidak boleh dibayangkan. Qala Allah Ta'ala wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya apa? Maksudnya fikir-fikirkan dan bertafakkurlah tentang makhluk Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tetapi apabila tentang zat Allah, jangan bayangkan, jangan fikirkan, kerana kita tidak akan sampai kepada zat Allah. Tak akan sampai kepada Allah. Tak akan sampai. Sebab kita tengok semua makhluk. Bahkan ada makhluk kita tak mampu nak bayangkan juga. Ada makhluk kita tak boleh nak bayangkan juga. Qala Allah Ta'ala, apa bukti dia? Qala Allah Ta'ala Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Maksudnya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Kemudian barulah kemudian Allah Ta'ala menjadikan kegelapan dan cahaya. Maksudnya apa? Ada satu tempoh masa bumi dan langit telah pun wujud, tetapi kegelapan dan cahaya belum wujud. Boleh bayangkan tak? Hidup kita kalau bukan gelap, cahaya, betul? Kalau tak cahaya, gelap, betul? Tapi ada satu tempoh masa Allah Ta'ala dah ciptakan langit dan bumi, kemudian barulah Allah ciptakan cahaya dan kegelapan. Ada satu tempoh masa langit dan bumi dah wujud, tapi cahaya dan kegelapan tak wujud lagi. Boleh bayangkan langit dan bumi waktu tu? Mampu? Tak mampu. Sebab kita tak pernah hidup tanpa ada cahaya dan tanpa ada kegelapan. Hidup kita, kalau tak ada cahaya, gelap lah. Betul? Kalau tak gelap, cahaya lah. Betul? Mana mungkin kita boleh hidup, kita tak pernah hidup dalam satu tempoh di mana cahaya tak ada, kegelapan pun tak ada. Tak pernah kan? Tak pernah hidup dalam tempoh tu. Macam mana nak bayangkan langit dan bumi, satu tempoh tu yang tak ada cahaya dan kegelapan? Tak mampu. Ini tentang makhluk, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua, perkara yang kedua adalah yang menarik kita kepada agama Islam. Jadi apabila saya tahu macam ini, saya tahu bahawa agama yang mereka membayangkan Tuhan mereka dalam keadaan manusia ke, binatang ke, semua ini sekata bukan Tuhan. Sebab itu kalau kita tengok berhala pun, mereka sembah berhala yang sama, tapi gambar berhala tu kalau kita tengok lain. Betul? Nama sama, kedai ni buat lain, kedai ni buat lain. Orang ini bayangkan muka dia macam ini, orang ni bayangkan muka dia macam ni. Habis tu mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Ini adalah bukti yang jelas bahawa mereka yang menggambarkan apa yang mereka sembah. Ini tanda yang jelas. Tiada syak padanya.
Yang kedua, di dalam agama Islam, kita meyakini Allah tidak memerlukan kepada apa-apa sekalipun. Allah tidak memerlukan kepada manusia. Apa kewajipan kita buat tidak memberi manfaat kepada Allah. Apa keburukan kita lakukan tidak memberi mudarat kepada Allah. Allah wujud pada azali dan tiada apa-apa pun yang bersama dia. Segala ni Allah yang cipta lepas tu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Baihaqi dan juga Ibnu Jarud. Hadis sahih. Rasulullah kata, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh." Allah Taala wujud pada azali dan tiada apa-apa pun yang bersama dia. Tak ada apa-apa. Bahkan tak ada tempat, tak ada masa. Tak ada apa. Kemudian baru Allah Ta'ala menciptakan semua benda ni. Maksud dia, Allah Ta'ala tak perlukan kepada semua. Bahkan tidak perlukan kepada tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah wujud tidak bertempat. Dan setelah mana Allah menciptakan tempat, Allah Ta'ala tetap wujud tidak bertempat. Allah bukan di mana-mana. Allah bukan di setiap tempat. Allah bukan di satu-satunya tempat. Allah bukan di langit, bukan di bumi. Allah bukan di arsh, bukan di farsh. Bahkan Allah wujud tidak bertempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah wujud tidak bertempat. Dan setelah mana Allah menciptakan tempat, Allah tetap wujud tidak bertempat. Saya sekarang ini, saya bertugas sebagai jurulatih untuk perunding cara tauhid di bawah pejabat mufti. Apa maksudnya? Apa kerja perunding cara ni? Perunding cara ni, bila ada orang murtad, mereka akan dihantarkan kepada perunding cara. Mereka akan menasihati mereka, bagi tahu mereka agama Islam itu betul, bersama dengan dalil-dalil dan sebagainya. Ajak mereka masuk balik ke dalam agama Islam. Menyelesaikan masalah-masalah mereka yang membelenggu mereka kenapa mereka murtad. Ini kerja perunding cara. Saya jurulatih mereka. Saya melatih mereka. Perunding cara ini, dia deal one on one. Orang murtad akan deal dengan dia seorang. Jadi kadang-kadang sebulan sekali mereka kumpul semua murtad, semua orang-orang murtad ni, kan? Ada kali ni mereka akan buat program dengan saya, 20-30 orang, saya seorang. Saya akan bentang dalam 4 jam, buktikan kenapa Islam itu benar. Selalunya lepas itu kita akan buat Q&A, dan di situlah bermula perdebatan. Saya akan versus 20-30 orang. Tapi tak ada masalah, sebab kita tahu agama Islam itu betul. Dalil kita kuat, kita dah belajar, kita dah tahu. Tak menjadi masalah. Apa-apa soalan datang, tak ada masalah. Selalunya di program saya bersama dengan orang murtad, selalunya memang pada akhir program mereka kata agama Islam itu benar. Betul Ustaz, agama Islam itu benar. Tapi nak bagilah satu benda tentang orang murtad ni. Orang murtad ni sebenarnya ada 2 jenis. Ada satu jenis, kan, dia tahu agama Islam itu benar. Kita dah bagi dalil apa semua, dia tahu, ya Ustaz, agama Islam benar. Tapi tak nak masuk belajar agama Islam. Kerana apa? Kerana hati dia terpaut dengan dunia. Ada yang kerana apa? Ada yang kerana dia suka sama perempuan tu. Perempuan tu dia kata kalau dia tak keluar agama Islam, tak nak dia. Dia nak keluar agama Islam. Ada yang kerana dia membenci sesetengah orang Islam. Ada seorang ni, Masya Allah, kesian. Mak ayah dia masuk agama Islam. Jadi anak-anak kecil dia, 3-4 orang ni, masuk sekali kan. Kemudian mak ayah dia cerai. Bapa kau yang lain, mak kau yang lain. Mak ayah dua-dua tak nak anak. Anak-anak kecil terbiar. Kemudian ngam-ngam pula abang dia yang masuk Islam ni meninggalkan dunia. Mati.
Jadi adik-beradik dia nak kebumikan dia, pergilah kat surau masjid, minta bantuan tolong kebumikan abang dia ni. Mungkin kerana kad masuk Islam dia, dokumen dia ada di salah seorang mak ayah, mereka tak ada dokumen, mungkin orang surau masjid tak tolong. Tak tolong. Kemudian tahu tak siapa yang uruskan jenazah tu? Kuil Hindu yang uruskan. Bakar. Ini waktu dia kecil. Bila dia besar, dia dah berjaya, dah berduit, dia kata apa? Saya nak keluar agama Islam. Dia datang program saya dah lepas 4 jam tu duduk dengan saya. Dia kata, Ustaz, betul Ustaz, agama Islam tu betul. Saya setuju dengan Ustaz. Tapi Ustaz, saya tak bolehlah nak balik pada agama Islam. Saya sakit hati dengan orang Islam. Waktu saya kecil, kami susah, siapa yang tolong kita? Siapa nak ambil tahu tentang kita? Mak ayah kami tinggalkan, kami waktu kecil, orang Muslim mana? Abang saya mati, saya pergi ke surau masjid minta tolong ke bumi je. Banyak sangat ke duit nak ke bumi tu? Tak ada wakaf kan? Puluh-puluh ribu ke? Kenapa tak tolong? Sekarang saya dah besar, kami dah berjaya, saya nak murtad. Waktu ni baru korang datang kepada kami. Saya nak murtad sekarang, baru kamu datang pada saya. Dia cakap macam tu. Betul, dia salah. Dia memang salah. Cara fikir tu salah. Itu cara fikir yang salah. Kesalahan Muslim tertentu tidak menafikan kebenaran Islam. Islam tetap betul. Kalau dia pilih kufur, tetap khalidina fiha abada. Tetap dia akan berada dalam neraka selama-lamanya. Tapi kita sebagai umat Islam, di manakah bantuan kita, ambil berat kita kepada golongan sedemikian? Satu lagi kisah, Masya Allah Ta'ala, dia perempuan masuk Islam ikut suami. Dia kata, saya mula-mula masuk Islam, saya memang nak belajar agama Islam ni. Tapi suami saya rupa-rupanya penagih dadah, curi duit saya, pukul saya. Jiran-jiran saya orang Muslim, tak ada pun datang tanya tolong saya. Tanya saya tak, tolong saya pun tak. Kalaulah dia tahu bahawa suami dia penagih dadah ni, dia boleh minta fasakh ke apa, barangkali dia dah selamat dah. Sekarang ini lepas 10 tahun, saya datang, saya kata nak keluar agama Islam, baru kamu datang pujuk saya. Ustaz, saya tak agama Islam tu betul, tapi saya benci orang Islam. Mana korang? Mana korang? Kalau kita dengar kisah-kisah ini, sebenarnya ini hanya sebahagian daripada kekurangan follow up kita terhadap mereka. Kadang ada orang bila dengar perkataan mu'alaf je, dia jadi takut tau. Dia jadi apa? Dia jadi, oh, dia ni mesti nak duit. Tak. Cabaran para mu'alaf ada kalanya bukan kewangan, tapi sokongan. Sokongan dari sudut emosi. Kadang kalau kita dengar kan, selalunya kalau Allahu'alam sini pernah jumpa ke tak? Mungkin kalau pernah jumpa yang mu'alaf-mu'alaf yang datang bagi pengalaman hidup mereka dan sebagainya kan, barangkali kamu dengar mereka kata, saya, keluarga saya tinggalkan saya, saya jadi daripada kaya jadi miskin, sekian, kawan-kawan tinggal saya. Kita kena tahu, itu bukan masalah paling utama tau. Yang saya cerita ni hanya benda kecil-kecil tau. Syaitan ni, bila seorang masuk Islam, dia bukan kata, oh dia dah masuk Islam, biarlah dia, tak boleh dia masuk Islam dah, tak payah kacau, kita kacau orang lain yang belum masuk Islam. Tak, bukan. Dia masuk Islam, syaitan kacau lagi. Dia akan bagi dia soalan-soalan yang pelik-pelik. Saya pernah jumpa seorang yang dia ucap syahadah dekat 5-6 tahun dah. Datang kepada saya, Ustaz,
semalam saya mimpi Allah. Saya dah mimpi Allah tanpa Allah Ta'ala bertempat, tanpa Allah Ta'ala seperti makhluk. Menurut sebahagian ulama, berlaku kepada orang yang confirm jadi wali. Confirm akan jadi wali orang tu. Sama ada dia memang wali ataupun akan jadi wali. Berlaku. Memang berlaku. Sebahagian ulama kata berlaku. Bila dia kata macam tu, saya di antara gembira dan juga takut. Dia kata, saya nampak Allah dalam mimpi. Okey. Dia cerita mimpi dia. Dia kata apa? Saya nampak Allah seperti manusia. Menunggu saya di depan pintu syurga. Tangan Allah berdarah. Dia kata, tangan Allah berdarah sebab Allah beritahu dia sebab apa? Sebab orang Muslim banyak buat dosa. Saya kata kat dia, Allah tidak berjasad, tidak berjisim, bukan seperti manusia, tidak bertangan, tidak berkaki, tidak berdarah, tidak bertempat. Ini akidah Islam. Apa yang kamu katakan tadi, itu adalah syaitan datang kamu mengaku jadi Tuhan. Dan kepercayaan bahawasanya Allah bertangan, berkaki, berkepala, seperti manusia, berdarah, bertempat, semua ini adalah akidah yang membawa kepada keluarnya seseorang dari agama Islam. Kamu kena mengucap 2 kalimah syahadah kembali untuk kembali dalam agama Islam. Saya bagi tahu dia 5-6 tahun. Kita bila ada sesetengah orang, masya-Allah taala, bila orang tu memeluk agama Islam, dia buat apa? Kita kena pastikan dia ni solat. Kita kena pastikan dia ni puasa. Kita pastikan dia bayar zakat. Tapi kita kenapa? Ilmu tentang keimanan dia, siapa nak jaga? Dia dah lah sebelum ini berakidah dengan akidah memang kufur. Dia masuk untuk beriman dengan Allah, tetapi mana ilmu kita untuk bagi dia kekal dalam keimanan dia? Mana? Isu ini kami sembang, kami bincang. Kerana banyak berlaku orang murtad yang saya handle, kebanyakannya adalah orang yang memeluk agama Islam kemudian nak keluar. Tapi ada juga yang sedia ada Islam tapi nak keluar. Ada. Tapi kebanyakannya macam ni. Kenapa berlaku macam itu? Mereka tak kenal Allah. Mereka tak kenal Allah. Ada di kalangan mereka, ini sebahagian mereka, orang murtad ini, dia konon-konon dia kata dia nak cari kebenaran, tapi dia salah faham. Dia jahil, tak tahu bahasa Arab, tak tahu apa-apa. Jadi bila dia nak faham agama Islam, apa dia buat? Dia baca terjemahan Al-Quran. Kita kena faham, terjemahan Al-Quran tak sama dengan Al-Quran, tak sama. Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada kalanya satu perkataan ada 15 maksud. Bila diterjemahkan ke bahasa Melayu, tinggal satu maksud. Saya bagi contoh sekarang, insya-Allah taala. Contohnya di dalam Al-Quran surah Taha ayat ke-5. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Maksudnya Ar-Rahman itu Allah Ta'ala beristawa atas arsy. Apakah maksud istawa? Istawa dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Antara maksud istawa adalah berbaris. Sebab tu kita kata istawu sufufakum. Istawu datang daripada perkataan istawa. Istawa juga boleh bermaksud masak ranum. Buah-buah yang dah masak ranum boleh makan, kita kata istawa. Makanan yang dah masak boleh dimakan, panggil istawa. Air yang dah siap boleh diminum, panggil istawa. Bila sesuatu itu berlabuh, menetap di satu tempat, dia panggil istawa. Bila sesuatu menjadi sama, contoh ada dacing kan, dia tak menjadi berat sebelah, dia menjadi sama, panggil istawa. Istawa juga memberi maksud menguasai, juga memberi maksud melindungi. Jadi Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, maksudnya Allah menguasai arsy ataupun Allah melindungi arsy. Bukan dengan maksud Allah menetap atas arsy. Bukan tu maksud dia. Kalau dengan maksud Allah menetap dalam arsy,
Kenapa Allah Ta'ala setelah itu di dalam Al-Quran kata laisa kamitslihi syai'? Maksudnya Allah tidak sama dengan makhluknya di apa jua sudut sekalipun. Arsh ke atasnya ada apa? Ada Lauhul Mahfuz. Kalau Allah Ta'ala menetap atas arsh, sama dengan Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz pun menetap atas arsh. Terbatallah ayat Quran yang tu, bercanggah dengan ayat Quran yang tu. Sebab itu kita tak boleh kata istawa dengan maksud Allah Ta'ala menetap atas arsh. Dia bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila seseorang itu melihat kepada terjemahan Al-Quran, terjemahan Al-Quran kata apa? Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Sesetengah terjemahan dia kata apa? Dia kata Allah bersemayam atas arsh. Bersemayam dalam bahasa Melayu maksudnya duduk. Jadi orang yang murtad ini, dia kata Allah duduk atas arsh. Dia kata, Ustaz, Tuhan kamu duduk atas arsh. Tak, dia salah faham. Dia kata, Tuhan kamu duduk atas arsh, duduk di langit. Saya sekarang ni nak keluar agama Islam, nak masuk agama Buddha, dia kata. Agama Buddha, kami pun percaya Tuhan Maha Esa. Kita sembah, dia kata, Gautama Buddha je. Gautama Buddha ni pun kita yakin atas langit, duduk di langit, duduk atas teratai. Sama je. Kamu sembah Tuhan atas langit yang Maha Esa, kami pun sembah Tuhan yang atas langit yang Maha Esa. Apa beza? Beza nama je, Ustaz. Dia salah faham. Dia salah faham. Dalam agama Islam, kita tak kata Allah atas arsh. Kita kata Allah menguasai arsh. Allah wujud tidak bertempat. Bukan di mana-mana. Bukan di satu tempat. Bukan di arsh, bukan di farsh, bukan di langit, bukan di atas, bukan di mana-mana. Allah wujud tidak bertempat. Dia salah faham. Sebab itu lepas dia dengar, dia kata, betul lah Ustaz. Islam tu betul lah. Tuhan tak perlukan apa-apa. Tempat pun tak perlu. Baru dia faham. Ada orang dia sembah matahari, dia kata apa? Dia kata, kamu kata Tuhan atas, kamu kata Allah di atas arsh. Sekarang ini saya sembah matahari. Matahari di langit juga. Matahari kita nampak. Allah kamu kita nampak tak? Nampak. Matahari kita rasa dia punya manfaat. Hangat dia kita rasa. Tuhan kamu manfaat dia kita rasa tak? Tak rasa. Kerana mereka salah faham. Mereka tak faham yang sebenarnya maksud Al-Quran ini bukan seperti yang diterjemahkan. Sebahagian ulama mengharamkan terjemahan Al-Quran. Sebahagian ulama. Kerana dia memberi salah faham kepada orang lain. Yang dibenarkan adalah menterjemahkan tafsir Al-Quran. Dan tafsir siap-siap terjemahkan yang tu. Yang tu ulama sepakat membenarkan. Terjemah Al-Quran ada di kalangan ulama memang tolak terus. Kerana dia salah faham. Saya biasa, sangat biasa berdebat dengan orang murtad. Dia kata di dalam Al-Quran ada 15 tempat mengatakan Tuhan kamu di langit. Oh, nak berdebat dengan saya. Kata, ayat Quran mana? Dia kata sekian. Okey, ayat Quran yang ini maksud dia bukan duduk atas langit. Perkataan ini maksud dia yang ini. Perkataan ini maksud dia yang ini. Kamu salah faham. Perkataan ini bukan dengan maksud ini, tapi terjemahan salah terjemah. Orang yang menterjemahkan Al-Quran ini sejujurnya kata bukan semuanya, mereka bukannya ahli tafsir Al-Quran. Mungkin di kalangan mereka adalah ahli bahasa, tapi mereka tak ahli bahasa tak semestinya faham Al-Quran. Dia terjemahkan Al-Quran ikut apa yang dia rasa betul. Dia bukan ahli tafsir Al-Quran. Dia tak belajar tafsir. Allahu a'lam dia ni siapa? Mungkin sekadar seseorang faham bahasa Arab, masuk kat Google Translate, tuk keluar. Tak tahu. Tapi bukan daripada ahli tafsir. Jadi apa yang diterjemahkan tak semestinya selari
dengan apa yang Al-Quran maksudkan. Jadi ini yang menakutkan, Masya Allah Ta'ala, banyak berlaku di kalangan orang murtad jenis ni yang nak cari kebenaran ni. Mereka sesat sebab apa? Baca terjemahan Al-Quran. Yang menyedihkan sini, mereka baca terjemahan Al-Quran dan salah faham tentang Al-Quran. Salah faham. Jadi insya-Allah Ta'ala itu sahaja untuk hari ini. Jadi apa saya yang ingin sampaikan adalah, apabila kita mencintai diri kita dan keluarga kita, hendaklah kita mendahulukan perkara yang paling penting ini, iaitu kita memastikan diri kita dan keluarga kita mempunyai ilmu untuk tetap dalam iman. Ilmu akidah yang asas. Mencintai seseorang bukan dengan kita bagi dia duit yang banyak, makanan yang sedap, pakaian yang mewah, rumah yang ni. Bukan sekadar memberi dia masa yang cukup, mengucapkan I love you. Kalau kita cinta seseorang dengan sebenar-benar cinta, benda yang paling bagus untuk kita berikan kepadanya adalah ilmu untuk bagaimana kekal dalam iman. Ilmu keyakinan. Duit kita bagi kepada dia, kenikmatan kita beri kepada dia, perhatian kita berikan kepada dia, bukan selama-lamanya. Tetapi seseorang bila beriman, dia akan mendapat semua nikmat-nikmat ini selama-lama-lamanya. Tiada penghujung bagi dia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka, yang bahan bakarnya daripada manusia dan juga batu bata. Bagaimana Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini, dan dia kata, qu anfusakum wa ahlikum nara bita'allumil ulumid diniyah wa ta'limihim iyaha. Dengan peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dengan kamu mempelajari ilmu agama dan mengajarkan kepada mereka, khususnya ilmu macam mana nak kekal dalam iman. Kalau kita tak mampu ajarkan, kita ajarkan kepada sesiapa yang boleh mengajarkan kepada mereka. Kami ada satu cawangan di Penang, betul-betul depan USM. Betul-betul depan USM, depan Masjid USM. Dari sini tak sampai 15 minit rasanya, betul tak? Setiap minggu dalam sekali, kami akan buat kelas untuk mengajarkan asas ilmu akidah. Free, tanpa bayaran. Tanpa bayaran. Yang kami nak bukan duit, yang kami nak orang datang membetulkan akidah dia, membetulkan akidah keluarga dia. Itu je kami nak. Itu je kami nak. Tak perlu bayar, free. Kalau kita betul-betul mencintakan keluarga kita, sesiapa yang nak join, yang nak ikut, boleh ambil nombor saya lepas ini. Boleh ambil nombor saya akan bagi maklumat tentang program. Hadirkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, seminggu sekali. Free. Nak bagi ilmu untuk menjaga keimanan mereka, untuk pastikan mereka kekal dalam syurga selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan, maaf nak cakap kasar sikit. Kalaulah kita, benda dah free, itu pun kalau kita tak nak hantar kita, orang kita cinta, untuk menjaga keimanan dia, cinta apa yang ada di dada kamu? Cinta apa yang kamu dakwakan? Cinta kucing. Macam mana kucing cinta dengan anak dia? Bagi susu, biar. Macam tu. Kucing lepas mati, di akhirat nanti, cari turab, cari tanah. Anak kita lepas mati nanti, masuk syurga ataupun neraka. Itu je. Isteri kita masuk syurga ataupun neraka. Itu je.
tak ada pilihan ketiga. Kalaulah kita benda dah free, tak perlu bayar. 15 minit daripada sini, 15 minit daripada sini, kalau jalan kaki mungkin 30 minit lah kot. 15 minit daripada sini, itu pun seminggu sekali kita tak boleh nak hantar kan. Cinta apa yang kamu dakwakan? Kamu nak tipu siapa? Tipu diri. Tipuan apa letakkan hati sendiri ni? Cinta konon. Betul. Cinta apa di hati kita? Jadi tuan-tuan dan puan, maaflah pada akhir ni terpaksa kasar sikit. So saya nak tahu, saya nak bagi tahu. Cara kita mencintai orang bukan seperti dalam drama I love you, you love me, muah, tak ada. Kita nak cinta orang, cinta dengan syarat. Cintakan agama dia. Pastikan dia ada ilmu untuk tetap dalam keimanan. Benda 15 minit dari sini. Barakallahu fikum. Jadi siapa yang berminat boleh jumpa selepas ini untuk ambil nombor saya. InsyaAllah ta'ala saya akan bagi maklumat. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.